Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita sedikit berkenaan dengan dua buah negara. Yang mana dua buah negara ini adalah merupakan dua-dua negara yang kaya dengan minyak. Akan tetapi nasib antara kedua-dua negara ini sangat bertentangan antara satu sama lain. Yang pertama adalah Norway. Norway ini adalah merupakan antara negara yang paling kaya sekali dalam dunia sekarang ni. Dan dia adalah merupakan antara pengeluar terbesar juga, nombor 7 dalam dunia. Akan tetapi it hasn't always been that way. Norway ni dulu uh, lebih miskin berbanding dengan negara Scandinavian jiran mereka, iaitu Denmark dan Sweden. Jadi macam mana Norway ni boleh jadi kaya macam sekarang? Lepas ni saya akan ceritalah macam mana. Norway jumpa minyak sekitar tahun 1969 dan selepas tu dia orang wujudkan State Oil yang merupakan syarikat petroleum negara Norway. Dan dengan menggunakan kekayaan daripada sumber minyak ni, mereka dapat membangunkan ekonomi Norway ni dengan secara steady lah. Namun benda yang saya kira paling signifikan yang memberikan sumber kekayaan Norway sekarang adalah pada tahun 1990 apabila kerajaan Norway mewujudkan satu fund yang dinamakan Government Pension Fund, yang mana duit lebihan daripada minyak yang tak digunakan disimpan di dalam fund ini. Fund ini bertujuan untuk invest, untuk laburkan duit-duit hasil kekayaan minyak ni di serata dunia lah, dalam bursa, dalam company. Dan hasil daripada pelaburan dan penjimatan dan simpanan dalam Government Pension Fund ni, Government Pension Fund Norway sekarang ni adalah merupakan fund terbesar di dunia. Dalam arti kata lain, sekarang ni bernilai lebih 8 trilion krona ataupun lebih kurang sekitar 3.5 trilion duit kita lah. Dan kalau dibahagikan untuk setiap warga negara Norway yang mana sekitar 5.8 juta orang, setiap orang tu adalah jutawan dalam mata wang krona lah. Dan kalau dalam mata wang Malaysia dalam sekitar RM800,000 seorang. Dan memang banyak lah jadi memang cukup untuk tampung kehidupan rakyat Norway itulah. Sekarang kita nak bercerita tentang Venezuela pula. The stark contrast of Norway. Venezuela ni adalah antara negara pengeluar minyak terbesar di dunia juga, dan pernah dilaporkan sebagai negara yang mempunyai cash reserve minyak yang paling besar di dunia, melebihi Arab Saudi. Akan tetapi macam mana sebuah negara yang kaya dengan minyak, kaya dengan sumber asli ni boleh menjadi negara gagal macam hari ni? Jadi saya rasa mungkin sebab dia lebih kompleks, akan tetapi ada satu titik dalam sejarah Venezuela ni yang saya rasa merupakan penyumbang terbesar lah kepada keadaan ekonomi Venezuela hari ini. Saya rasa boleh disimpulkan bermula daripada zaman Hugo Chavez menjadi Presiden Venezuela, yang mana waktu ni kebetulannya harga minyak steadily increase bermula daripada tahun 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Sebelum tu minyak jatuh sebab perang, macam-macam lah sebab. Tapi lepas daripada 98 tu dia steadily increase in price. Dan ini adalah merupakan sumber kekayaan baru Venezuela. Yang kita tahu, Hugo Chavez ni adalah merupakan seorang yang sosialis, dan polisi-polisi yang dibuat adalah polisi-polisi yang boleh dikatakan pro-sosialis lah. Banyak program-program subsidi dibuat dengan sumber kekayaan baru ni. Tak salah sebenarnya, sebab subsidi ni memang memudahkan rakyat marhain lah. Harga makanan yang sepatutnya mahal boleh dikurangkan. Harga minyak yang mungkin mahal sedikit boleh dimurahkan. Macam-macam lah digunakan dengan program-program subsidi ni. Akan tetapi waktu kaya bolehlah Venezuela buat macam tu. Akan tetapi bila harga minyak jatuh, negara Venezuela tak bersedia untuk menghadapi ekonomi dalam keadaan minyak murah. Jadi sumber pendapatan dia orang jatuh teruk. Dan pada waktu dia orang kaya dengan sumber minyak ni, dia orang tak gunakan kekayaan minyak tu untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain di Venezuela, yang mana boleh mengurangkan kebergantungan negara kepada
sektor minyak. Jadi inilah yang menyebabkan apa yang berlaku hari ini. Bila minyak murah, Venezuela terkesan teruk, inflation meningkat mendadak, dan harga barangan pun meningkat, makanan tak cukup, dan boleh dikatakan Venezuela ini adalah failed state lah. Dan apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Jadi sebuah negara yang kaya dengan sumber asli tak semestinya menjanjikan kekayaan ataupun kesenangan. Apa yang penting, apa yang lebih penting daripada kekayaan tersebut adalah cara macam mana kita manage kekayaan sumber asli tersebut. Ada negara yang macam Norway pandai, waktu banyak duit simpan dan melabur, tak gunakan sepenuhnya, dan get ready untuk hari-hari yang sukar di masa hadapan. Dan kesannya kita tengok Norway sekarang kaya dengan inilah duit lah. Dan stark contrast to that adalah Venezuela, yang mana dia orang tak bersedia untuk menghadapi masa-masa susah. Waktu ada duit, dia orang spend je. Spend like there is no tomorrow. Ini yang terjadi kepada Venezuela, yang akhirnya menyebabkan rakyat sengsara. Mungkin waktu spending tu dibuat, pemimpin tu akan popular lah, sebab dia orang buat sesuatu polisi yang popular. Akan tetapi fast forward 10 or 20 years, negara ataupun rakyat akan sengsara. Jadi penting untuk mana-mana negara ataupun negeri yang mana kaya dengan minyak, kena spend wisely. Kena jadi macam, saya rasa macam Nabi Allah Yusuf lah, waktu diamanahkan sebagai menteri kewangan Mesir satu masa dahulu, yang mana waktu subuh, waktu Mesir mengeluarkan banyak hasil, dia simpan. Ini adalah, walaupun benda ni adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi saya kira ini adalah merupakan ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut, yang mana waktu kita senang, kita menyimpan untuk hari yang susah, supaya bila masa susah kita tak terlalu susah, dan in fact kita boleh tolong orang lain pula yang dalam keadaan susah. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.